Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia, salam sejahtera Asia. Terima kasih kerana sentiasa menjadikan Sejahtera Asia sebagai antara rancangan pertama untuk menyapa pagi anda, apa khabar anda di rumah, di mana sahaja anda berada. Kami sentiasa doakan agar sebelum kita divaksinasi, semuanya bertahan dan sentiasa berada dalam keadaan yang sihat dan baik-baik sahaja. Lebih-lebih lagi, kita nak menjelang bulan Ramadan ni, insya-Allah esok hari. Hari ini 12 April 2021 bersamaan dengan 29 Syakban 1442 Hijriah. Apa khabar Fatah? Sehat. Macam mana hujung minggu? Alhamdulillah, okey. Macam mana esok dah nak puasa ni guys? Betul. Dan macam mana persiapan puasa, bulan puasa? Bulan puasa ni Alhamdulillah persiapannya baik-baik sahaja. Semuanya teratur. Itu yang paling penting sekali. Tetapi persediaan dari segi mental, itu yang saya kira perlu dititik beratkan oleh semua orang lah. Selain Fatah memakai warna yang sangat terang hari ini. Bukan kongsi Pak Chai ya. Esok dah nak puasa ni. Sangat ceria sebenarnya di set Sejahtera Asia pada pagi ini. Jadi Fatah, kalau bagi Fatah sendiri, macam mana persediaan untuk Ramadan tahun ini? Alhamdulillah, malam ni kita dah start tarawih kan. Dekat surau-surau, dekat masjid. Of course, excited. Malam ini dah start solat sunat tarawih. Apa yang membezakan tahun depan pula, tahun lepas dan tahun ini, kita tarawih dekat rumah dahulu. Betul. Sekarang ni dekat surau-surau. Tapi namun, jadi kita ingat dalam norma baru ini, kita kena jaga SOP dan selamat beribadah dan mengimarahkan bulan puasa ni. Betul. Dan bercakap mengenai solat sunat tarawih, pastinya ada SOP yang telah Betul ditetapkan untuk kita menunaikan solat sunat tarawih ini di masjid ataupun surau. Jadi makanya kalau tidak ada giliran kita untuk menunaikan solat sunat ini di masjid atau surau, perlu juga untuk kita belajar. Ini masanya untuk kita belajar tertib dan tata cara menunaikan solat sunat tarawih bersama dengan keluarga. InsyaAllah lah Ramadan tahun ini akan lebih bermakna. Kepada anda yang sedang bersarapan tu, selamat bersarapan. Jangan lupa untuk tagkan kami di Sejahtera Asia juga. Dan mungkin hari ini adalah sarapan terakhir lah sebelum Ramadan tahun ini. Jadi sarapan banyak-banyak ke sana? Kena sarapan banyak-banyak. Sebab esok akan merindui. Tiba. Sarapan dengan sihat. Yang paling penting malam ni jangan lupa sahur. Yes, sahur. Macam biasa di Sejahtera Asia kami bawakan kepada anda perkembangan semasa yang pastinya perlu untuk anda cakna, sebab sekejap lagi anda nak turun kerja, kena lepak bersama dengan keluarga, bersama dengan rakan sekerja dalam norma baharu. Jadi perlu untuk anda tahu perkembangan semasa untuk anda ceritakan kepada mereka. Fatah akan mulakan dengan perkembangan COVID-19 di Malaysia. Tapi sebelum tu guys, kita nak bercerita apa topik kita. Yes, topik kita hari ini kita akan bercakap mengenai kaedah pemasaran tahun 2021. Mungkin menjelang Ramadan ini ramai yang menggunakan platform secara online untuk berniaga. Mungkin ini peluang terbaik untuk anda belajar marketing, macam mana nak memeriahkan dan memajukan lagi bisnes perniagaan anda. Dan pada slot yang kedua, kita akan semestinya bersama dengan Cikgu Azila dalam slot pendidikan Sejahtera Asia yang akan mengajar kita pelbagai pintas matematik. Nak tahu apa yang kita akan celoteh pada hari yang last kita makan pagi ni, bersemangat ni. Tunggu. Terus setia bersama kami di pagi Isnin ini. Okey, Fatah akan mulakan dengan perkembangan COVID-19 di seluruh Malaysia. Baiklah, saya teruskan dengan perincian berita pada hari ini. Status terkini COVID-19 Malaysia merekodkan 1,739 kes baru positif setakat semalam, di mana 1,731 kes tempatan dan 8 kes import. Dan ini menjadikan jumlah kes keseluruhan di Malaysia meningkat kepada 360,856 kes setakat ini. Malaysia juga mencatatkan peningkatan kes sembuh sebanyak 1,216 setakat semalam dan duka cita dimaklumkan bahawa 8 kes kematian dilaporkan yang menjadikan jumlah kes kematian meningkat kepada 1,329. Takziah diucapkan kepada keluarga ahli mangsa. Untuk pecahan kes baru positif COVID-19 mengikut negeri, Selangor mencatatkan rekod tertinggi iaitu sebanyak 535 kes, diikuti dengan Sarawak 443, Sabah 127, Pulau Pinang 113 dan Kelantan 98. Dan untuk purata kes rendah ialah Perlis sebanyak angka kosong kes. Jadi kita harus bekerjasama kerana kita semua mahu menjalani norma kehidupan yang normal. Oleh itu janganlah leka dan pastikan SOP sentiasa dipatuhi, dan kelonggaran yang diberikan oleh pihak kerajaan bukanlah lesen untuk kita tidak mematuhi SOP. Terus amalkan norma baharu dan kita pasti boleh menang. Jadi guys,
Awak cakap Sarawak di kedudukan yang kedua tertinggi, Betul. iaitu sebanyak 443. Mungkin Gas boleh kongsikan perincian dekat Sarawak? Perlis kalau kita lihat pada hari Sabtu, pecah angka sifar tu menjadi satu kes dan kembali lagi menjadi sifar kes semalam, dan kalau kita lihat 8 kes kematian tetap bilangannya pada hari Sabtu dan Ahad, iaitu semalam hari Ahad. Dan untuk di Sarawak di tangga yang kedua, ini masih lagi dalam angka yang sangat merisaukan apabila Sarawak setakat semalam 11 April 2021 mencatatkan 443 lagi kes baharu COVID-19. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 di Sarawak setakat ini sudah mencecah angka 20,000, iaitu 20,001 kes. Bintulu merekodkan kes tertinggi dengan 89 kes, diikuti Sibu 83 kes, Miri 61 kes, Julau 43, Kapit 32, Mukah 31 kes, Kuching 26 kes serta beberapa lagi daerah yang lain seperti anda boleh rujuk di Facebook JPBNS. Tegas Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS, Dato' Amar Douglas Ugah Embas, 3 lagi kluster baharu dilaporkan di Sarawak, iaitu di Subis, Kuching dan Julau, manakala 1 kluster telah diisytiharkan tamat, iaitu kluster Sungai Maung. Dalam pada itu, JPBNS memaklumkan bahawa Sarawak masih mengekalkan arahan kuarantin wajib 14 hari bagi warga negara dan bukan warga negara yang memasuki negeri ini dalam usaha membendung penularan COVID-19. Jadi terus tingkatkan kawalan diri, ini bukan perkara yang main-main. Ingat, sekiranya tiada keperluan, duduk di rumah dan kurangkan aktiviti di luar. Pastinya ini membawa kepada perincian yang seterusnya, iaitu JPBNS keluarkan SOP terperinci untuk aktiviti berbuka puasa. Esok lusa lah insya-Allah kita akan menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi JPBNS semalam telah mengeluarkan prosedur operasi standard SOP terperinci untuk aktiviti berbuka puasa di restoran, di dewan, hotel dan premis makanan. Penganjur acara berbuka puasa mesti memaklumkan pihak berkuasa tempatan PBT dan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB masing-masing sebelum mengadakan aktiviti tersebut. Aktiviti berbuka puasa hanya dapat dijalankan sebanyak 50% daripada kapasiti maksimum dengan pematuhan jarak sosial tidak melebihi 300 orang. Seperti anda dapat lihat di skrin, itu adalah antara SOP aktiviti berbuka puasa. Seterusnya ialah wajib bagi pelanggan untuk membuat tempahan sebelum makan di premis. Datang terus ke premis tanpa tempahan adalah tidak dibenarkan. Juga tempahan berkumpulan oleh agensi kerajaan atau swasta tidak dibenarkan dan hanya dibenarkan untuk kumpulan individu dan mereka yang melibatkan ahli keluarga terdekat sahaja. SOP lain secara terperinci anda boleh rujuk di Facebook JPBNS. Biarpun kelonggaran ini diberikan kepada kita, lebih-lebih lagi untuk Ramadan tahun kedua dalam norma baharu ini, jika dibandingkan pada tahun lepas tiada kelonggaran ini, namun terus amalkan 3W, wash, warn and wear, dan elakkan 3C, crowded places, confined spaces dan close conversation. Itu adalah perkembangan COVID-19 dan SOP mengenai bulan Ramadan khususnya kami bawakan kepada anda. Mungkin seterusnya daripada Fatah. Okey, untuk perincian seterusnya ini khas untuk peminat produk favorit orang ramai, produk Apple. Bukan buah Apple, Gas. Bukan Syarikat gegasi IT, Apple tidak dinafikan mempunyai pengikut mereka tersendiri. Malah produk keluaran terbaru mereka, baik peranti seperti iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook dan sebagainya, sentiasa didambakan sejumlah besar peminat mereka di Malaysia. Terbaru, sumber dari The Age Malaysia melaporkan bahawa syarikat gegasi teknologi dunia Apple mungkin akan membuka kedai rasmi Apple Store mereka di Malaysia seawal tahun hadapan. Ini akan menjadikan kedai Apple Store pertama di Malaysia dan ianya dikabarkan bakal dibuka di pusat bisnes The Exchange TRX yang terletak di tengah-tengah Tun Razak Exchange Kuala Lumpur. Berdasarkan sumber, wakil kedai rasmi Apple Store telah datang ke Malaysia untuk berunding dengan pengurusan The Exchange TRX. Ia dikatakan telah berada dalam fasa akhir perundingan di antara kedua-dua belah pihak. Jika sumber ini sahih, Malaysia bakal menjadi negara ketiga di Asia Tenggara yang mempunyai kedai rasmi Apple Store selepas Thailand dan Singapura. Jadi saya tak sabar kalau Apple Store dibuka di Malaysia, confirm ramai yang pergi. Tapi jangan lupa SOP tu, Gas. Ini akan merancakkan lagi ekonomi kita. Betul Jadi jangan lupa untuk segera daftarkan vaksin untuk menyokong pelan imunisasi COVID-19 kebangsaan agar selepas kita semua divaksinasi nanti, kita boleh kembali kepada kehidupan biasa dan ekonomi akan kembali rancak. Bersempena dengan hari Isnin ini, hari yang baru untuk minggu yang baru, kita juga nak raikan antara mereka yang telah lontarkan komen di media sosial. Daripada Cici Karim katanya, selamat pagi sejahtera Asia, selamat berpuasa pagi. Gas, Fatah dan kru, selamat pagi, selamat berpuasa kepada
daripada awak juga. Juga daripada Noria Kipli, selamat pagi daripada Power Rangers. Morning bosku katanya. Morning juga kepada anda yang sedang menonton kita pada ketika ini. Bosku. Ingat esok kita nak menyambut bulan Ramadan. Kata orang Sarawak apa? Jangan puasa yok-yok, jangan buka periuk. Ya, betul. Jangan balik rumah buka periuk. Mun buka periuk kosong. Boleh. Mun ada makanan, sila-sila lah. No. InsyaAllah Ramadan tahun ini dengan norma baharu kita lebih fokus menunaikan ibadah ini. Jadi jangan ke mana-mana. Terus setia bersama dengan kami. Banyak perkongsian kami hanya dalam Sejahtera Asia. Bertemu kembali dengan saya Fatah Burhanuddin dan Ghazali Zawawi di hari yang sungguh ceria ini. Betul. Okey, untuk penonton yang dekat luar ataupun dekat rumah, jika anda terlepas peluang untuk melihat Sejahtera Asia pada episod yang lalu, anda boleh melalui YouTube TVS Sejahtera, type je Sejahtera Asia ataupun lalui web tvstv.my. Okey, seperti mana yang kita tahu, COVID-19 telah meninggalkan kesan mendalam bukan sahaja kepada kehidupan manusia, sektor perusahaan kecil dan sederhana PKS, malah ia turut memberi kesan kepada aspek pemasaran. Dalam menghadapi krisis yang seolah-olah tidak berkesudahan ini, usahawan perlu melakukan anjakan dalam perniagaan mereka terutama dalam aspek pemasaran. Anjakan dalam aspek pemasaran dan gaya hidup pengguna sudah tentu menuntut usahawan untuk lebih proaktif dalam merangka strategi perniagaan mereka. Jadi persoalannya menjadi tanda tanya ataupun menjadi persoalan minda pun boleh. Apakah kaedah yang efektif boleh diterapkan pada tahun 2021 ini. Jadi kita bersama dengan pakar perniagaan kita, Saudara Charles Liu, yang pakar untuk memberi tips-tips yang berguna khususnya untuk usahawan di luar sana. Good morning. Good morning. Apa khabar? Thank you. Okey. Good. Selalunya bersiaran hari Jumaat, Friday. But kali yeah. ini hari Isnin. Yeah, special. How do you feel? Okay? Good. Wow. You good? Good. Excited. So, semangat. Okey, macam kita tahu tak, actually dalam perniagaan ataupun marketing ni, there's no silver bullet in marketing. Yes. Maksudnya tak ada istilah bahawa contohnya marketing menggunakan Facebook itu adalah kaedah terbaik. Mungkin di Instagram juga ada kebaikannya. Di secara fizikal, marketing yang diadakan secara fizikal juga ada kebaikannya. So, there's no silver bullet in marketing. Tetapi melihat kepada trend dan bagaimana tahap relevan marketing itu perlu diaplikasikan mengikut jenis perniagaan, pada pandangan Saudara Charles Liu, apa ataupun macam mana kita nak tahu bahawa kaedah marketing itu paling bersesuaian dengan jenis perniagaan kita? Okay. Thanks for the question. I think that's very modern. It's a very modern question, and I love it. So basically, this is what happens, right? A lot of times, people look at the trend and they say, "Oh, they are doing it. Let's do it." Now, here's the thing. You can, if you like it, if you're comfortable with it, right? Okay. At the end of the day, it is not about following the trend. What I normally do, I look at the trend and I don't do it. Okay? Because you don't want to be part of the crowd Okay. Yeah. doing that. Unless I think, you know what, this will help. Now, if that helps, you get on the platform and you become the best at it. Simple as that. You don't want to be just part of that crowd because people are using Reels, then you use Reels. But the truth is this, Betul. if Reels from Instagram, a new feature of Instagram, the truth is this, if you know marketing, you will use it. Why? Because it's a new feature and Instagram knows that business people will not use it that much because it's new, so they will increase the viewership. Okay. They will allow more people to look at it. Every new feature on Instagram always gets more viewers. You will realize. That's the secret of Once marketing. you have posted reels. Okay. So marketing is about understanding what you're using and being able to fully leverage on it. Okey, maksudnya kaedah contohnya Reels yang baru ini hangat di Instagram, tak salah untuk seseorang usahawan itu mengikut salah. trend. Tetapi kena pastikan bahawa cara marketing itu dua, trend dan evergreen. Absolutely. Cakap mengenai evergreen ini, pada zaman 80-an ataupun 90-an, pada pandangan Saudara Charles Liu, apa kaedah marketing yang bersesuaian pada waktu itu dan boleh diaplikasikan pada hari ini? Okay, now there's no such thing as
evergreen, okay? Because a lot of the methods in 70s and 80s Okay. are no longer green. TV, for example, we are here on TV now, Yes. but the truth is this, some people are watching this on YouTube now, Betul. right? So radio, majalah, risalah, newspaper, right? You see, back then in 70s and 80s, people used to pay a lot of money to advertise. People no longer do that. Why? Because back then, there are no social media, right? So back then, marketing options are very few. Okay. Businesses are a lot, right? So businesses will fight for the very few spots. And so they bid until very, very high price. So to advertise on TV back then, it's way more expensive than advertising now on TV, right? So that's why I feel like if you understand the old ways, right, you appreciate how marketing works. Marketing works on scarcity, Okay. kekurangan, Betul. right? There's not a lot of options, but now you will appreciate that social media allows everyone. Your competitor Betul. can be from France, can be from Holland, can be from Norway tomorrow, right? So it is not about there being more options that you will do well. In fact, more options mean you won't do well because your competitors are global now. It's not just in Kuching, it's global, you know what I mean? So you would really need to be able to identify what suits you. Not just your industry, but you as a person. If you're not a Reels person, Okay. don't just force yourself to do Reels tomorrow. If your business is something that's super serious, you may not want to use Reels, right? That's Okay. So it all depends on the methods that you are using. If you are a hospital, maybe you don't want to use Reels, or maybe you want to. Exactly. It all depends on how you use If it. you want to use Reels, we have to portray the betul, kind of betul. marketing, informational kind of marketing. Absolutely. Kalau dalam healthline, seperti yang diceburi oleh saudara Charles, apa agak-agaknya keadaan marketing yang paling berkesan? Paling berkesan. This is what I call sharing your why Okay. of doing something, right? There's no best way to market because you have to understand your marketing options. But at the end of the day, it is about, for example, Fatah, conveying what you represent, right? Okay. I love the way you market yourself today. For example, right? You see, here's the thing. All right. Will Gus ever dress this way? Quite unlikely. You know why? Because it's the inside. You are this bright person inside, and so you market yourself by wearing this on the outside. Okay. Right? Okay, So alright. this is marketing, by the way. To stay true to yourself. Now you stand out. Because we wear this, brown, and then red. I'm sorry, guys. That's a good technique. Yeah, absolutely. Because in marketing there is a technique called purple cow. What is purple cow? It's lembu ungu, tahu ke? So Okay. basically, in a field of cows, Okay. when you're driving through the kampong, right, with your wife, with your kids at the back, right, if it's all cows, you will not say, "Hey, look at cows." You won't say that. But if there's a purple cow, Yes, if there's a exactly. Fatah standing there, you go, wait a minute, right? Let's go down and take a selfie with that cow. You know what I Oh, mean? I see, so I that's see, the yeah. concept of marketing. To Diperlukan be remarkable. Saya kira itu perlukan keberanian juga Betul. sebenarnya. Absolutely. Sebab kalau kita lihat usahawan pada hari ini, ada yang melakukan macam-macam perkara viral Betul tu. untuk mereka market themselves, kan tak? Bercakap mengenai pemasaran itu sendiri, bagaimana perniagaan boleh dipasarkan pada tahun 2021 ini? Sebab sebenarnya kita tahu pemasaran norma baru ini menghadkan setengah aktiviti because we want to like certain people dia macam nak buat gila macam guerrilla marketing. So Yes. how are we gonna like do its gonna work? Okay, so I think a lot of what you asked just now, we've answered just now. Because at the end of the day, I don't want to talk about techniques because techniques everyone knows, Betul. right? Right now, when I talk about techniques, we talk about social media. And social media, in my mind, we just say social media, but there's so many things we can do with social media. There's so many things so many things, right? Yeah, So exactly. almost every day, like you are looking into your laptops right now, seeing what the comments are. What's that? That's social media as well, right? So it is never about the techniques. It is about why you are doing certain things, Betul. right? You want to let people know that you are different. If 10 people are wearing red, there's no reason to wear red. Go back to what you said about being Barani, right? You see, here's the thing. For him,
doesn't take berani. That's him. You know what I mean? But if it is not you, it takes berani, right? But if it's him, Yes, it doesn't exactly. take berani. You know what I Kalau mean? saya nak pakai baju ni mungkin fikir 2-3 kali. Yeah, absolutely. Maybe 4 That's why times. you say we need to be ourselves, bukan saja Absolutely. dalam kehidupan Betul. generally, but also in business specifically. Dan kita perlu lihat macro environmental factor dan micro environmental factor, yang mana untuk memilih marketing apa yang sesuai dengan kita, competitive itu juga faktornya perlu diambil kira. Selepas ini perinciannya hanya dalam Sejahtera Asia. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi dalam Sejahtera Asia. Kepada anda yang baru sahaja bersama kami, terima kasih kami ucapkan kerana terus setia bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Dan kepada anda yang mungkin sudah menyediakan sarapan pada pagi ini, sentiasa orang kata ceria lah. Ini mungkin sarapan yang terakhir sebelum Ramadan esok tahun ini. Jadi mungkin kita boleh mengamalkan amalan pemakanan yang lebih sihat bersempena dengan Ramadan ini. Mana tahu boleh kurangkan berat badan. Diet macam saya. Ni memang. Sebab itu dia pakai warna yang cerah hari ini untuk menceriakan Betul, pagi Isnin anda. untuk Hari ini menceriakan anda. kita berbicara mengenai topik kaedah pemasaran tahun 2021 dan seperti apa yang dikatakan oleh saudara Charles tadi, tidak ada kaedah pemasaran yang terbaik. Ia terpulang kepada trend dan relevan pada masa itu dan bergantung juga kepada jenis perniagaan. Kalau kita lihat sebelum inilah, pada zaman sebelum ini 80-an 90-an, Friendster, MySpace, dan ramai yang bertanyakan kenapa tidak lagi menggunakan platform itu pada masa ini, kerana itu adalah trend. Seperti yang kami bincangkan, itu adalah trend, maksudnya selepas 3 hingga 5 tahun ataupun 10 tahun ianya semakin orang kata tidak lagi digunakan. Jadi sebab itu pentingnya kita memilih cara marketing yang trendy dan pada masa yang sama relevan dan sentiasa mengikut peredaran masa. Betul. Baik, saudara Charles, sebelum ini pernah menetap di Australia dan bagaimana melihat marketing style di sana jika dibandingkan dengan kita di Malaysia? I think marketing is universal. So they are very much the same. Okay. But I like Australian marketing is because it's very, very fun. It's very lucu. In Malaysia, it's very serious, right? Of course, now there's TikTok, there is whatever. But in Australia, because of how open the culture is, right? You can even make semi-dirty jokes on TV and people will get it. And I think that is fun. And then if you're a brand that is playful, I think that works wonders for your brand. But in Malaysia, everyone... Easy to remember. Absolutely, absolutely. But then, of course, that's the culture. The marketing in each country follows the culture. So in Malaysia, we will have to follow the culture. But hey, social media is less governed, less censored. So a lot of times brands go on social media to fully represent themselves, and that is also okay. Less censored. Less censored. Sebab less ramai usahawan pada hari ini yang orang kata tak kisah untuk menerima kecaman dan sebagainya, kerana bagi mereka itu adalah free marketing. Tetapi mungkin ada implikasi yang negatif selepas itu when they are overdoing this marketing in social media. Your comment, saudara Charles? I personally believe no publicity is bad publicity. It could be bad now. Right, but after 3 years, after 5 years, they just remember your name. They don't even remember what happened back then. They just remember your name. So that's where the famous line comes from. No publicity is bad publicity. But let's not go too bad. Because here's the thing. I've always said it's okay to fail, but don't fail too big. Because if you fail too big, you don't get to try again. We want to fail small so that we learn, but we get to do it again and again and again and again. But if you fail too big, you don't get to do it again. Betul tu. Bagaimanakah pemilik perniagaan yang sedang menonton kita sekarang ni dapat mencari cara terbaik untuk memasarkan perniagaan mereka? Sebab kita tahu banyak social media adalah satu platform yang sangat besar untuk mereka, orang cakap free marketing. So macam mana cara yang terbaik selain daripada social media tu tersebut? You see, here's the thing. Everything else that you want to do, people think it will cost money. But that is not the case, right? I mean, if you want to cause people to talk about you, just go outside, put on a stupid mascot and run around the city, and that's free marketing, right? Because people will take a photo of that. So I don't want to talk about these kind of techniques, but I want
the viewers to actually get value from this, because we want them to go away and think about what they should do. Okay, so the number one thing they need to be very clear is, why do you do the business that you do? It's very important. I know it's boring, but it's so important, because if you know the why that you're doing it, for example, I'm in healthcare because there's a huge gap between the Australian system and the Sarawakian system. And if we see that there is a huge difference, we say we got to go into the market. We have to make healthcare more available, more accessible. We tell people that, and if they believe in that, right, you win. So it's about communicating why you're doing it to the people, right? What's marketing? If you ask yourself, what is marketing? Marketing is exactly letting people know who you are. Why do you dress like this? It's because you want people to know who you are, right? So it's Jadi apa agak-agaknya pendapat anda mengenai personality Fattah selepas memakai seorang yang ceria? Itu adalah mesej ataupun apa yang nak disampaikan Fattah. Begitu juga dalam dunia perniagaan ini, macam Saudara Charles katakan tadi, marketing ini adalah satu alternatif untuk customer know what we are doing. Dan bila bercakap mengenai perlunya mereka untuk tahu apa yang kita lakukan, attention span itu semakin berkurang. Itu tidak dapat dinafikan. Dari hari ke hari, attention span komuniti kita semakin berkurang, dan perlunya untuk usahawan ini melakukan marketing ataupun video pendek tetapi dapat menyampaikan dengan jelas apa yang mereka lakukan dalam perniagaan mereka, cabaran dan macam mana dalam tempoh yang pendek ini mereka boleh tampilkan apa misi dan visi perniagaan mereka. You see, here's the thing. I don't think you should limit to 15 seconds or 30 seconds. We don't want to follow the rules set by Instagram, set by Facebook. We don't want to do that. We don't want to follow the rules of other people. If there are people who say, get my attention in 15 seconds or I will not be your customer, what you need to say to them is, fine, you are not my customer. My customers will listen to me for 1 minute. So you are not my customer. Being in business means knowing who your customers are and who your customers are not. Right? So you see, here's the thing. When people say, oh, Charles, your pharmacy is too fancy, I takut nak step into the pharmacy. What I say to them is not to convince them to come in. I say, it's fine. It's not for you. There are other pharmacies out there that's for you, but this is not for you, because people like us will love things like this, right? We don't want to go and convince someone. I don't believe in convincing. I believe in telling, and then they choose. Right? Marketing is about letting people choose. Saya suka sebenarnya, sebab when we give no pressure to the customers, lagi mereka nak datang ke kedai kita. If we like macam, oh, you have to come to my fancy pharmacy, then they will feel forced and it's not okay to them. Jadi melihat kepada keadaan ini, differentiator tu perlu ada, dan barangkali ini adalah differentiator dalam perniagaan Saudara Charles, iaitu mempunyai sebuah perniagaan yang look fancy but very reachable and approachable. Jadi melihat kepada differentiator ini, bagaimana perniagaan ini perlu mengenal pasti differentiator yang mereka jalankan dalam bisnes mereka, dan pada masa yang sama memilih strategi marketing mereka. You see, the differentiator means your competitive advantage, right? So we are talking about our unique selling proposition, that's USP. Okay. Now you won't know your unique selling proposition until you have been in business, right? After 3 months, 6 months, you know your competitors now, and you know that, hey, you know what? I do this one thing really well. Maybe this is my unique selling proposition, but you wouldn't know until you get your feet in the water. Right? So once you know that, you may want to double down on it, but you may want to start small and try. Right? So. Dan kita tahu penjenamaan untuk pengeluaran produk sangat penting. So bagi Saudara Charles sendiri, bolehkah anda berkongsi, mungkin memberi contoh penjenamaan yang kuat dan yang lemah? Yang kuat dan yang lemah. Branding. Perfect. This is perfect, right? So here's the thing. Everyone knows, well, people should know that all marketing efforts eventually lead to branding. Okay. So you need to have consistent marketing efforts so that your branding becomes consistent. Okay. So let me explain in the clearest way what branding is. Okay. Now let me ask you, Sheraton, Hilton, Marriott, Hyatt, all big brand hotels, right? What is the difference between them? You don't know. You know that they are good hotels, famous hotels. But if I ask you what set them apart, in your mind, they're all the same. You walk in to the reception, they're all the same. If you go to the hotel rooms, they're all the same, right? Now, if I ask you this, Fattah, if Nike
is going to open a hotel tomorrow, do you know how the hotel will look like? Of course you do. You would think, yeah, okay, it's going to be maybe black in color, maybe it will Kinda go sporty. in, there's Yeah, a kinda bit sporty kind of sporty. thing, right? So if I ask you this, if Apple is going to open a hotel at Waterfront tomorrow, do you know down to a T what it will feel like? Of course you do. It's going to be white. It's going to be very tech. It's going to. Okay. Why? Branding. Yeah, yeah. Hotels have no branding. Branding means that feeling people get right off the bat when they mention your name. Starbucks, you think about, oh, okay, they're helping farmers in South America. They are doing all these things. I want to be a part of that story. They win. You know why? Because this is a story that they tell that stick to you. The most important thing is sticking to you, right? So Apple, Nike, Starbucks, way better than hotels because hotels don't do branding. Now, not having branding is also a branding. Your branding is not having a branding, not having a unique selling proposition. Ingat marketing yang kita buat seperti yang Saudara Charles katakan memberi faktor yang sangat penting kepada penjenamaan kerana at the end of the day branding is what matters. Absolutely. Dan melihat kepada apa yang dibicarakan oleh Saudara Charles pada hari ini memang sangat bermanfaat lah kepada kita pada hari ini yang mana saya kira nak menjelang bulan Ramadan Ya, betul. pastinya ramai yang nak melakukan aktiviti perniagaan mungkin secara online. Jadi sekarang ini mungkin dah dapat idea macam mana nak lakukan marketing ini bersempena bulan Ramadan. Don't follow the herd, jangan ikut orang. Sentiasa ada differentiator tu, diri sendiri. Kalau Fatah pakai baju mungkin itu personality Fatah, that's good. Jadi kepada anda di luar sana, insya-Allah kami doakan agar semuanya baik-baik sahaja untuk perniagaan anda walaupun kita dikekang sedikit oleh pandemik COVID-19 ini. Terima kasih Saudara Charles. Thank you so much for Thank having you me. so Thank much. you. Perkongsian yang sangat bermakna Ya, pada hari betul. ini saya kira. Jadi kepada anda di rumah jangan lupa untuk aplikasikan teknik yang telah diajar ini dan pastinya kita akan jumpa lagi Saudara Charles pada minggu depan. Maybe. Okey, jadi kepada anda jangan ke mana-mana, terus setia hanya dalam Sejahtera Asia. Kembali lagi dalam Sejahtera Asia. Apa khabar adik-adik, kakak-kakak di rumah? Harap semuanya sentiasa sihat ya. Walaupun lepas tu mungkin nak bersedia membeli barang dapur untuk bulan Ramadan, jangan lupa kata orang norma baharu kita, jangan lupa ngembak emas, jangan lupa ngembak hand sanitizer, jaga penjarakan fizikal. That's why WHO menukar terma penjarakan sosial kepada penjarakan fizikal. Sebab walaupun kita dikekang oleh pandemik COVID-19, susah untuk kita nak berjumpa dengan orang. Tapi jangan lupa untuk saling eratkan silaturahim menggunakan pelbagai platform. Sebab itu terma itu ditukar daripada penjarakan sosial kepada penjarakan fizikal. Maksudnya walaupun kita ada jarak antara kita, tetapi silaturahim itu tetap kita eratkan. Jangan nak kata orang sok, jangan kambuh ke diri. Janganlah. Jangan kambuh ke diri. Tegur-tegur lah guys. juga. Mana-mana nak dikenal ya. Okey. Bersama dengan kita pada hari itu untuk slot yang seterusnya adalah slot pendidikan. Jadi terus sahaja kita pergi kepada Cikgu Azila. Selamat pagi Cikgu. Selamat pagi student. Apa khabar kita? Itu okey? Okey, bagus alhamdulillah. Alright. Semangat esok nak puasa. Yes. Betul. Okey Cikgu, hari itu apa yang Cikgu nak ajar kita? Kita ada satu jenis soalan ini, soalan penyelesaian masalah lagi lah. Okey. Tapi kalau dilihatkan dia punya masalah macam lebih bermasalah daripada masalah-masalah sebelumnya. Tapi of course kita ada cara untuk menyenangkan kerja kita, iaitu cara lukiskan soalan tersebut dan kita akan dapat penyelesaiannya. Okey, soalannya berbunyi Okey. Gas dan Fatah memiliki sejumlah biskut Biskut yang berapa banyaknya? 64 biskut. Kita tahu. Kita tahu soalan. Nampak dah hafal soalan. Aduh. Okey, 64 biskut. Selepas Gas makan 1/5 daripada biskutnya dan Fatah makan 15 keping. Ya Rabbi, banyak ni makannya. Okey. Belum raya dah. Okey. Dah ada biskut. Sekarang dia bercakap tentang baki yang dimiliki pula. Gas kini memiliki 2 kali ganda bilangan biskut berbanding Fatah. Okey. Pusing-pusing Pusing Okey, Okey. peningnya. Soalannya adalah berapa bilangan asal biskut milik Fatah?
Okey. Sebelum pun boleh. dia makan 15 keping tadi Okey. So dekat sini kita tahu semuanya gas tambah dengan Fatah punya biskut semuanya adalah 64. Gas ni tadi dia dah makan berapa? 1/5. Manakala Fatah pula dia dah makan 15 keping. Okey. Bila dah makan ni, sekarang baki yang tinggal, bakinya saya tulis kat sinilah. Bakinya gas ni ada 2 kali ganda berbanding Fatah. Aduh, macam ni nak mula tu. Cikgu, selalunya kan macam kita boleh fikir tau. Setiap pagi kalau cikgu bagi soalan, kita boleh fikir. Tapi pagi ni macam susah sedikit. Tapi macam mana Cikgu Azila tukarkan soalan yang susah ni menjadi senang? Macam mana, Dia cikgu? semakin mencabarlah. Episod kan makin bertambah. So Betul. konfliknya makin bertambah sekarang ni. Macam drama. Dalam drama series Ingat pula. ini sinetron. Okey, now kita tengok gas macam biasa saya akan Alright. buat satu blok untuk membandingkan. So gas ni dah makan 1/5. Bila dah makan 1/5 macam biasa 5 panjang sikitlah. Okey. Sini nak malah tu. Okey, begini, Bagi begini. kepada 5 bahagian. Anggaplah semua yang saya lukis ni sama besar Okey. sama besar kan? Sama besar kan? Sama, cikgu. kan? Saya lukis memang sharp tau. Kan. Okey. Dia So dia dah cikgu, makan dia host, dia pelukis. Semua dia. dia dah makan berapa? 1/5 daripada jumlah cookies dia. Okey, lorek yang So dia satu makan bahagian. ini. Ini gas dah makan 1/5. Okey. Dan manakala budak nama Fatah ni pula, budak mana ni nama Fatah Zimbabwe ni? lagi lah. Zimbabwe lah. Okey. So dia pakai baju warna oranye hari ni. Tak. Dari China. 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 Okey. Okey. So now, Fatah Bawah oranye tak? dah makan 15 biji. So, dekat sini dia Okey. macam kurang tahu dia punya info. Dia just Betul. cakap Fatah dah makan 15 keping. So, kita Okey. tak tahu baki dekat mana sebenarnya. So, saya lukiskan sahaja macam ini. Saya lukis random je lah. Yang saya tahu yang dah dia makan adalah sebanyak 15. Okey. Ada satu lagi info tadi. Ini slow-slow Cuba faham sikit slow-slow begini. Okey. Baki untuk gas ini sekarang adalah 2 kali ganda berbanding baki Fatah. So, kalau baki gas banyak ini, tak mungkinlah baki untuk Fatah banyak ini juga. Okey. Dia kata ini adalah 2 kali ganda. Maksudnya Fatah punya baki semestinya mesti half sahaja. Betul. Kan? Make sense Logik Separuh sahaja sebenarnya baki oleh Fatah ini. Bukanlah baki dia banyak ini. Dia sebenarnya banyak tu je baki dia. Tadi dia dah makan banyak mana? Dia dah makan banyak ni 15. 15. Yang ni 15. Okey, yang ni kita tidak padamkanlah, yang ni setengah tidak tu tadi. mewakili berapa pecahan tau. Sebab tu saya tak letak ni. Okey. Sebab kita tak tahu besar mana Betul, 15 betul. tu sebenarnya. Tapi dekat sini kita dah tahu mereka punya baki sebesar ini. Okey. Sebaik-baiknya buat sama macam ni lah baru senang nak kira. Ada satu lagi info jangan lupa. Okey. Info yang awal tadi jumlah gas dan Fatah punya biskut tadi Okey. 64. Jangan lupa dekat angka 64 tu. Yes, dia beli biskut ni memang biskut raya tapi dah dimakan sebelum puasa. Faham. Standard lah kan? Standard. Saya pun selalu buat. Kantoi sudah. Okey. So 64 maksudnya kedua-dua ini bila ditambah, tak cukup ruang saya. 64. Okey. Okey. Semua ni nombor kita tak tahu ni berapa, ini berapa. Berapa tak tahu. Tapi sini kita tahu. 15. Sebaik-baiknya sebaik-baiknya 64 tolak 15 terlebih dahulu supaya kita tahu yang tinggal untuk semua kotak yang sama banyak ni kelak berapa semuanya. Okey. Dan kita tahulah nak bagi berapa nanti. Okey, now 64 tolak 15 kita akan dapat 49. Okey. Okey, 49 adalah untuk semua kotak-kotak yang tinggal ini. Yang ditinggalkan. Ada berapa kotak semuanya? 6 Tidak. kotak yang ditinggalkan. Semua mungkin? kotak. Semua kotak ada 8. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak termasuk yang 15 tu. Tidak masuk. Ini bukan Okey. kotak. Sebab dia memang angka. Angka Okey. yang kita dah tahu. Okey. Okey. Lain macam sikit kan soalan ni kan berbanding yang sebelumnya kan. Okey. Tak apa. Practice make perfect. Betul, Nanti betul. kita akan bagi lagi soalan-soalan yang sewaktu dengannya. Boleh kita familiar lagi. Okey. 49 ini adalah mewakili 7 kotak.
again, dalam fraction ini, dalam pecahan, setiap kotak mengandungi nombor yang sama. Jadi kita tahu 49 ini bahagi dengan berapa? 7. 7. Okey, bahagi 7. Dia punya jawapan 7 tu macam tak confident. 7. Susah hati. Takut salah. Maksudnya cikgu nampaklah tahap kefahaman saya hari ni kan. Sangat tinggi maksudnya kan. Okay. So now 49 divided by 7. We get 7. Kita dapat 7. Okey. Maknanya setiap kotak ini adalah 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Okey. Dah makin nampak kan? Makin nampak kan? Alright. Soalan dia tadi, Fatah punya total cookies at first. Biskut Milik dia mula-mula tu banyak mana sebelum dia makan. Okey. Sebelum dia telan 15 biji tu. Okey. Jadi ini kan 15, 7, 7. Oh, saya lupa nak labelkan. Ini Fatah, ini Gas punya. So 7 tambah 7 tambah 15. 29. Dia mesti ada sound effect sikit. So itu adalah jawapannya. Inilah jawapannya. Okey. Saya percaya soalan macam ini sekali saya terangkan memang dia faham, tapi mungkin agak sit Blur-blur stable gila. sikit, bergoyang. Blur sikit. Jadi kita kan ada YouTube. Okey. Yes. Ulang. Mesti wajib dan sangat-sangat diwajibkan lah Betul. untuk ulang kaji dekat YouTube. Okey. Okey. Mungkin soalan saya lah cikgu sebelum kita berhenti berehat kejap. Macam mana kita nak, saya kira kalau step yang dah last tu mungkin sedikit mudah. Tetapi step yang kita padamkan daripada daripada penuh jadi half untuk Fatah tu mungkin susah sedikit cikgu. Ya. Boleh tak cikgu terangkan lagi untuk part tu? Sebab apa dia susah? Sebab ini baru diperkenalkan kali pertama. Okey. Sebelum ini tak ada konsep macam ini. So yang tadi macam mana nak faham satu perkara lah yang senang saya nak bagi tahu kepada student. Okey. Macam semalam pun dan semalam pun saya baru sahaja berceloteh panjang dengan student saya. Okey. Yang macam ini tak ada lain lah cara kita untuk faham. Satu, practice make perfect. Okey. And then another one is that kena faham cerita. Kerana kita dalam hidup ini mesti faham cerita. Okey. Kan? Orang kata Fatah membeli sebuah kereta Ferrari katanya. Dia cerita dengan saya. Katanya. Tiba-tiba saya ni tak faham cerita. Kalau saya tak faham cerita, Amin, ya Rabbal Alamin. kalau saya tak faham Bulan cerita, baik ni kan? saya pula pergi kepada Gas. Gas, tahu si Fatah beli belon. Kan? Sebab saya tak faham cerita. That's why mesti faham ceritanya. Cerita ini mesti selalulah kita grab dia punya info dalam tu, then baru dapat yang ini tadi, macam mana nak potong apa semua. Betul. Dan of course saya akan selalu ulang soalan yang mempunyai bentuk yang sama. Mungkin selepas kita berehat lepas ni cikgu akan ulang balik ni untuk ulang kaji? Mesti Boleh? mesti ulang balik. Okey. Jadi kepada anda jangan risau, faham. Mungkin ada sedikit blur. Kita pun macam Kita pun tengah macam digest lagi apa yang nak diajar apa Cikgu yang Azila berlaku. ni. Tapi cikgu saya sangat baik tau. Sebab selepas ni dia akan ulang kaji balik soalan yang dia ajar sebentar tadi. Jadi jangan ke mana-mana, boleh pergi tandas sekejap ke, makan sekejap, tapi lepas tu terus setia bersama kami hanya dalam Sejahtera Asia. Jangan ke mana-mana. Bertemu kembali dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya Fatah Bolhanuddin, Ghazali Zawi dan Cikgu Azila dekat sebelah saya ni. Kita nak ulang kaji lah sedikit sebab saya pun masih lagi tergoyang-gayang. Tengah blur ni. Biasalah, kadang-kadang ada soalan senang, Betul, ada soalan susah. Tapi tadi Cikgu Azila ada kata, kita kena faham cerita soalan tu. Cikgu Azila, teknik ni nak kena faham cerita soalan penyelesaian masalah ni, adakah perlu menggunakan highlighter dan pembaris untuk menggariskan kata kunci ke macam mana teknik nak faham soalan tu? Dia terpulang kepada student lah. Tapi kalau tak perlulah, kita lukis je lah. That's why kita ni, konsep kita nak melukis. Sebab tu Cikgu Azila selalu bawa ke konsep ilustrasi. Ya. Okey. Jom kita tengok semula. Saya tahu sebenarnya student saya dua orang ni, dia acah-acah je tak faham. Dia faham. Just takut orang lain tak faham kan? Saya tolong cover ni. So, now kita balik kepada soalan ini. Saya dah padamkan semula. Okey. Gas ini tadi dia dah makan 1/5 daripada dia punya biskut. So, dia dah makan 1/5. Saya lukiskan satu blok ini.
Okey, dia dah makan 1/5. So kita, nak molah tu lah susah tu. Cepat, kami anggap semuanya sama saiz, cikgu. Okey. Edit sikit. Okey. Oh, lebih kacaknya. Okey. Okey. Now dia dah makan 1/5. Okey. Inilah yang dah dimakan. Okey. Dah dimakan 1/5. Tinggal 4/5 kan? Okey. Ini merujuk kepada baki yang tinggal. Baki yang Tinggal. gas Baki belum makan biskut, ke macam mana? Ya, yang belum dimakan. Okey. Belum dimakan sebab 1/5 dah makan. Okey. Cerita seterusnya adalah Fatah. Fatah dah makan 15. Okey. Bila Fatah dah makan 15, kita tak tahu baki dia berapa. Baki dia sekotak ke, 2 kotak ke, atau macam mana. Okey. Jadi, saya macam tadi saya lukis panjang sampai ke hujung kan? Okey. Kali ni apa kata saya lukis sampai ini sahaja. Okey, yang ni Fatah Okey, ini Fatah punya. So, ini dia dah makan 15. Saya tak boleh letak kotak ini sebesar mana. Okey, because we tak tahu. Kita tak tahu 15 ini sebesar mana kotaknya. Okey. Adakah dia lebih besar ataupun lebih kecil daripada kotak ini, kita tak tahu. Bakinya pun sebenarnya kita masih belum tahu ni. Ini bukan baki sebenarnya, ini agak-agak sahaja. Sebelum kita go to the next information Okey. yang diberikan mengatakan bahawa setelah gas makan 1/5, sekarang baki ini adalah 2 kali ganda berbanding baki Fatah. Baki biskut saya 2 kali ganda baki biskut Fatah. Ya, Okey. betul. Kalau saya biarkan macam ini, adakah ini menandakan twice, menandakan 2 kali ganda? Tidak kan? Tidak, betul. Sebab dia hampir sama besar. Jadi that's why saya padam tadi supaya nampak ini 2 kali ganda, ini 1 kali ganda. Jadi bila ini 4, yang 1 kali gandanya 2 lah. Okey. Selalunya soalan begini, saya taklah masuk tuition dah belajar ni. Tak. Okey. Dia macam sinetron tadilah. Mungkin dah episod ke-60 baru belajar ni. Okey, contohlah. Climax. Plot twist dia. Now 15 ini kita dah boleh tahulah dia rapat dengan ni lah. Saya dah faham dah. Sedikit. Alhamdulillah. Okay. Syukur. Jadi 15 ni dekat sini. Again, masih belum tahu 15 ini sebesar mana. Okey. Tapi ada info. Gas tambah dengan Fatah punya cookies adalah 64. 64. Kedua-dua ini kalau ditambahkan semuanya jadi 64. 64. Semua ni masih belum tahu ni. Tak tahu. Tadi lain lah. Tadi dah tahu. Sekarang anggap-anggap belum tahu. Anggap-anggap belum tahu. Ini tak tahu lagi ni. Aduh, berapa dalam ni? Berapa dalam ni? Berapa dalam ni? Berapa dalam ni? Ini dan ini. Tetapi nilai yang sudah diberikan ada di sini 15. Apa kata kita tolak dulu siap-siap. 64 tolak dengan 15 kita dapat 49. Dan 49 ini maknanya adalah nilai untuk semua ini. Semua petak ini Okey. Bukan baki tau. Semua petak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kotak. Jadi ini mewakili untuk 7 kotak ini. Okey, dekat sinilah tadi ada sedikit macam tak faham. Okey, penonton ataupun adik-adik yang menonton sekarang ini ataupun ibu bapa yang mungkin nak mengajar anak-anak lepas ni. Sebab apa Gaz tak faham tadi? Sebab Gaz ingat yang lorek tu tak termasuk sekali dalam kotak yang perlu kita bahagi lepas ni. Ya. Rupa-rupanya 64 tolak 15, 15 tu adalah Fatah punya. Maksudnya yang berlorek tu kan Gaz punya. Jadi 49 kena bahagi dengan yang lorek dan yang tak berlorek tu sekali lah. Ya. Okey, sekarang baru faham cikgu. Okey, semangat hari Isnin ni memang luar lain biasa. Lain macam. Okey. Jadi 49 kita bahagilah dengan 7 kotak. Betul. ni. Betul. Okey. 49 bahagi dengan 7 dapat 7. Saya belum tukar warna lah hari ni. Ada warna tukar oren warna. tak sama macam baju Fatah? Aduh, nak belilah ni. Nak kena belilah lepas ni. Warna biru lah. Okey. Okey. Ini semua 7. Mewakili setiap kotak. 7 adalah untuk setiap kotak. Termasuk yang berlorek. Ya. Jadi kita nak menjawab soalan. Kalau soalan tanya berapa cookies milik Gaz, so Okey. kita tambah semua atas inilah. Alright. Tapi kita mesti ikut kehendak soalan. Soalan dia tanya Fatah punya biskut pada asalnya sebelum dimakan 15. berapa semuanya? 7, 15. Tambah semualah. 7 Tambah 7 tambah 15. 15. Dapatlah 29 biskut. Okey, dah faham dah. Faham dah. Maksudnya itulah tadi yang kotak berlorek tu. Yang kotak berlorek tu adalah 1/5 yang Gaz sudah makan. Jadi saya rasa perlu untuk kita cari baki dulu. Ya, betul. 64 tolak 15, Ya. kita dapat 49. Ya.
dapat baki tu kan kita kena fikir nak bagi dengan berapa kotak. Jadi itulah persoalannya, berapa kotak. Sebab tu Cikgu Azila bagikan kepada setengah, lepas tu pilih 7 kotak tu. Saya kira practice makes perfect lah. Ya, Jangan betul. risau, Ya, boleh. ya, ya. Jangan risau, Boleh, boleh. boleh. Kepada anda yang mungkin nak kami presenter ataupun host mengajar anda mungkin di social media ataupun di YouTube, boleh request, Boleh. lontarkan saja komen. Kami dah faham, kami sudi mengajar anda. Betul. Terima kasih Cikgu Azila. Thank you, Kira Cikgu dah boleh Azila. offer mengajar dah. Tolong cikgu. Kita Okey, faham cikgu sibuk. bagus. Terima Alhamdulillah. kasih cikgu. Okey, Satu sama-sama. soalan yang sangat orang kata melatih kecerdasan Betul minda tu. pada Ya, pagi ini. It looks difficult but when you get it then you get it. Selepas ini jangan ke mana-mana untuk blok yang terakhir hanya dalam Sejahtera Asia, tapi tak ada blok yang terakhir sebab tak esok ada. Ramadan. Dia cakap kena Sebab Gas hari ni dia terlampau bersemangat hari ni. Sampai penerbit kita risau tadi, dia suka belum. Belum. Tapi sebenarnya kita dah excited habis, nak sahur malam ni. Okay. Kepada anda di rumah, kami ucapkan agar semuanya sentiasa berada dalam keadaan yang sihat dan baik-baik sahaja. Malam ini kita akan menunaikan solat sunat tarawih. Betul Tak sabar tu. rasanya. Dan mungkin kena bersiap sedialah untuk sahur. Jangan lupa untuk set alarm. It's not the best feeling Betul. kalau first day puasa tak sempat sahur kan. Apa betul. tips nak bangun awal pagi? Okey, saya kalau tips selalu bangun pagi, saya ada alarm bunyi. Okey. Alarm saya sendiri, sahur. Ada Ada. Menarik. Sahur. Penerbit dah Allah, bising. penerbit. Tahulah semangat nak puasa kan. Tapi kepada anda di rumah, raikanlah Ramadan Betul. tahun kedua dalam norma baharu ini dengan penuh meriah sekali. Ini peluangnya kerana kita telah lebih bersedialah sebab tahun lepas kita sudah punyai dan lalui pengalaman ini. Jadi tahun ini insya-Allah Ramadan akan menjadi lebih bermakna buat Betul kita tu. dengan segala SOP, dengan norma baharu yang kita ada, insya-Allah dengan penjarakan yang tidak menjadi penghalang untuk kita mengeratkan silaturahim bersama dengan keluarga. Mungkin bulan Ramadan ini boleh kita manfaatkan juga tah. Betul. Apa yang Fatah selalu dapat belajar pada bulan Ramadan? Dapat belajar berdiet diri, dapat belajar paling important adalah belajar mendekatkan diri dengan Yang Maha Esa. Yang Maha Esa. Dan Kita itulah. untuk belajar sentiasa memperbaiki diri kita. Dan setakat ini sajalah perkongsian kami di Sejahtera Asia, semoga bermanfaat, memberi Semoga 1000 bermanfaat. cakap 1000 1001 makna Allah. kepada anda dan diharapkan agar puasa kali ini sekali lagi lebih bermakna buat kita. Ingat, tidak ada sesiapa yang dapat mengubah orang lain. Susah nak untuk ubah orang lain, tetapi manfaatkan puasa ini untuk ubah diri kita sendiri. Sampai kita jumpa lagi dalam Sejahtera Asia, kerana dalam Sejahtera Asia daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Assalamualaikum, selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Selamat puasa, cikgu. Selamat puasa, cikgu. Selamat puasa, Gas.